Ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, kerana sudi bersama-sama kita pada kuliah duha dengan tadabbur surah pilihan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang dikasihi para pecinta ilmu, pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gemah Nur Iman, tim pengurusan Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosni Yati Mansur, para barisan AJK-nya serta para sahabat jannah pencinta ilmu Al-Quran. Okey, jadi untuk memberkati majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya offkan mikrofon supaya tidak ada sebarang gangguan. Sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan sopan. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk ayat yang keempat suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Maksudnya dari kejahatan, kita berlindung pada Allah, berulang kali mohon perlindungan, kerana seriusnya kita mohon perlindungan pada kali ini. Bukan sekali, bukan dua kali, kita gunakan 3 nama Allah berturut-turut untuk melindungi manusia. Bukan sahaja melindungi kita, tetapi jalur keturunan kita ke atas dan ke bawah. Jalur keturunan kita ke atas dan ke bawah. Kita minta lindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Kita pernah jumpa tak perkataan khannas sebelum ni? Ada tak dekat mana-mana surah yang sebut pasal khannas? Kan surah apa yang sebut pasal timbul tenggelam? Ada tak? Ada tak dalam surah Abasa? Cuba tengok surah Abasa. BID. Ada tak? Bukan Abasa. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Itu kat mana tu? Wal laili idza as'as. Was subhi idza tanaffas. Di mana tu? Itu dalam surah At-Takwir. At-Takwir. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas.
So di sini Allah guna perkataan yang hampir sama. Min syarril waswasil khannas. Khannas ni bermaksud timbul tenggelam. So kalimah syarri maksudnya ialah suatu keburukan yang boleh menyusahkan kita. Keburukan yang boleh menyusahkan kita. Dan dia represent, menggambarkan suatu yang amat buruk. Dan kata dasarnya ialah syarara. Syarara. Syarara ni maksudnya percikan api. Percikan api. Dia mungkin kecil, tapi kesan dia pada badan, pada pakaian menyakitkan. Kalau dulu saya penggemar rokok gudang garam. Saya punya ustaz pun dulu penggemar rokok gudang garam. So, kalau nak tahu orang-orang yang suka hisap gudang garam, rokok kretek ni, baju dia berlubang-lubang. Baju dia berlubang-lubang. Sebab cengkeh yang tak habis terbakar tu, dia akan terbang dan hinggap kat baju atau percikkan tu. Baju terutamanya kat lengan, kalau baju Melayu kat lengan ataupun dekat poket, tu akan lubang-lubang. Itu lazim lah tu kalau orang-orang yang menggemar rokok gudang garam. So syarara tu percikan api. Percikan api. Sekarang ni kita nak tahu siapa yang bisik. Kan kita nak tahu dalam ayat ni daripada kejahatan pembisik. Min syarril waswas, waswas tu penghasut, pembisik. Siapa yang bisik ni? Allah tak guna perkataan syaitan. Allah tak guna perkataan syaitan dalam ayat ni. Macam mana kita tahu? Selalu kita kata syaitanlah yang bisik mendatangkan waswas. Sedangkan dalam ayat tu literally tak sebut pun syaitan. Perkataan waswasi, dia bukan sahaja bermaksud bisik. Kata dasar dia waswasa, dia indicates bisik, tetapi ada juga perkataan lain untuk bisik seperti hamasa. Digunakan dalam surah Taha. Tapi apa beza dua jenis bisikan ni? Satu waswasa, satu hamasa. Kalau hamasa, dia digunakan untuk bisikkan benda yang baik atau buruk. Hamasa ni boleh jadi bisikan tu baik atau bisikan tu buruk. Apa bentuk bisikan baik, tuan-puan? Pernah dengar tak bisikan-bisikan baik? Kita selalu dengar bisikan-bisikan baik ni, terutamanya waktu bulan Ramadan. Yusuf Tayyub tu. Yusuf Tayyub. Tu bisikan baik. Bisikan buruk, seperti yang kita selalu lalui lah. Dekat hati kita. Benda-benda yang buruk. Lagi-lagi ni sekarang di tengah kempen ni kan. Tengah kempen. Kalau selain daripada harapan yang kempen, kita rasa lain macam dalam hati. Kalau tim kita yang kempen, kita rasa seronok. Tapi tim lawan yang kempen, kita rasa tak seronok. Kita rasa ada je benda salah. Sedangkan hati itu, orang yang bercakap tu, Tuhannya sama dengan kita. Akidahnya sama dengan kita. Dia tetap meletakkan dahi di lantai untuk sujud. Kenapa begitu? Sebab ada pembisik-pembisik, penghasut-penghasut ni. Begitu. So macam mana tu? Macam mana? So yang pertama tadi, kalau hamasa digunakan untuk yang baik dan yang buruk, tapi waswasa dia hanya digunakan bisikan-bisikan buruk. Waswasa tiada kebaikan padanya. Waswasa hanya digunakan untuk yang buruk. Yang kedua,
bila digunakan 2 kali. Kan? Digunakan 2 kali. Wasa. Patutnya, ya wis. Sekali je kan. Ya wis. Ini wasa. Ia bermaksud, sesuatu yang berlaku tu berterusan dan berulang-ulang. Berterusan dan berulang-ulang. Kan macam gula. Gula-gula. Tak, itu lain. Itu contoh lain. Apa? Gunung, satu. Gunung ganang, banyak. So, was-wasa bukan sekadar menggambarkan banyak, tapi dia berulang-ulang, berterusan, continuous. Was-wasa. Kemudian, dari sudut bahasa, al-waswasi, dia bukan sahaja dalam bentuk bisikan, tapi ia ni dalam bentuk superlatif, hyperbola, isim mubalaghah, hyperbola, bersangatan. Dan waswasi, maksud lainnya ialah bisikan tu sangat kuat. Bukan volumenya kuat, tapi intensity. Kuat sangat membisik dan tidak henti-henti. Sebab kalau sekadar yang kita biasa nampak, isteri bisik pada suami. Kan anak nampak ibu bisik pada ayah. Sekali bisik macam tu kan. Itu kalimah yang wajar digunakan ialah muwaswis. Dia tengah bisikkan sesuatu. Muwaswis. Sekali je. Atau 2 kali. Tapi waswasa keep on nagging lagi. Bisik lagi dan bisik. Tak berhenti. Bukan itu yang hati kita selalu rasa. Kalau kita tim A menyokong yang ini, kemudian bila dengar orang lain daripada tim lain, dia bagi fakta dan kenyataan, ni hati ni. Rasa macam sakit, tak boleh terima, rasa macam bengkak. Tu. Dia keep on nagging. Dia bukan sekadar datang dan pergi. Terus. Lagi-lagi tuan-puan, kalau katalah, tuan-puan dah menyampah dengan saya, tapi terpaksa juga dah, bonda dah bagi link. Kang nanti kalau tak masuk, Kang, bonda, bonda marah. Paksalah juga dengar. So, sepanjang dengar apa yang saya cakap ni, ustaz ni macam semua dia tahu. Dia tu. Dia keep on. Berterusan. Macam arus. Berterusan, bertali arus. Macam arus pula. Bertali arus. Macam ombak tu. Ada nampak ombak berhenti? Tak. Keep on going. Berterusan. Tu was-was. Bersangatan. So, kita tidak wajar ataupun tidak tepat kalau kita hanya mengertikan perkataan was-was dengan masuk pembisik. Oleh kerana itu, perkataan was-was ini kita ertikan sebagai pembisik dan bukan sekadar bisikan. Dia tak memadai kita sebut bisikan. Bisikan tu satu pekerjaan. Tapi pembisik memang kerja dia untuk membisik. Kan? So, al-waswas, dia isim dan dia merujuk kepada suatu yang spesifik. So, bila al-waswas jadi isim, siapa dia? Siapa yang melakukan al-waswas? Maka ulama sepakat mengatakan yang perkataan ini merujuk kepada syaitan. Pertama sebab dia ada alif lam. Dan
syaitan itu dia bukan pembisik yang intern. Intern ni kan ada tempoh. 6 bulan. Sekarang ni dia ada my step setahun. Syaitan ni pembisik tetap. Dan dia tak pencen. Dia pembisik tetap. Dan dia bukan pembisik yang biasa, regularly, tak. Dia pakar dalam membisik. Dia tahu apa yang dia nak bisik. Dia bukan beginner. Dia bukan beginner. Dia professionally pembisik dan penghasut. Ui, dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Sebab nanti kita akan dapati dia bukan saja merujuk kepada syaitan. No, dia bukan saja merujuk. Dia bukan saja merujuk kepada jin. Tapi di hujung tu ada annas, ada manusia. So ada manusia yang by professional, tugas dia menghasut. Tugas dia membisik. Professionally done. Begitu. Dan kedua, sifat yang sentiasa membisik keburukan itu dan tidak berhenti hanya ada pada syaitan. So, syaitan ini, dia bukannya satu entiti. Sudah. Syaitan tu bukan makhluk ke Ustaz? No, syaitan ni sifat. Syaitan ni sifat. Macam Fir'aun. Fir'aun bukan nama orang. Syaitan bukan nama makhluk. Syaitan ni sifat. Sifat kepada jin, sifat kepada manusia. Tu syaitan. Syaitan ni sifat. Dia bukannya nama makhluk. Iblis tu ya nama makhluk. So yang mengikut iblis namanya syaitan. Dia bersifat dengan sifat syaitan. So, syaitan akan sentiasa membisikkan keburukan dan tidak berhenti, tidak akan berhenti. Dan syaitan memang tak ada kerja lain, kerjanya memang menghasut manusia. So, kenapa kita minta berlindung dari pembisik itu dan bukan dari bisikan? Kita minta lindung daripada syaitan, bukan daripada apa yang dia bisik. Kan? Kita minta lindung pada Allah dari syaitan. Bukan daripada pembisik. Min syarril waswas. Daripada keburukan pembisik itu sendiri. Kerana pembisik itu boleh melakukan lebih dari hanya sekadar bisikan. Sebab tu kita minta perlindungan dari apa sahaja yang datang daripada makhluk tu, daripada syaitan tu. Tak kira apa saja yang diberi, kita minta lindung. So rupanya bukan hanya surah sebelum ini, min syarrin naffasati fil uqad, minta lindung daripada sihir. Di sini pun min syarril waswasil khannas, basically kita sedang minta lindung daripada aktiviti-aktiviti selain daripada bisikan yang syaitan boleh bawa. Sihir mungkin, gesaan mungkin, hasutan mungkin, pengkhianatan mungkin di situ. So dia lebih besar, lebih besar. So apa yang dibisikkan ke dalam hati manusia? Apa yang syaitan bisikkan ke dalam hati manusia? Pelbagai. Boleh jadi fikiran. Boleh jadi idea. Perasaan. Kan? Macam risau, takut, imajinasi. Dan banyak lagi. Fikiran, idea, kita punya emosi, ketakutan, kekhawatiran, daya imajinasi.
Malah dia boleh datang dalam bentuk mimpi-mimpi. Mimpi menyerupai Nabi. Nabi kata, bukan Nabi kata dia tak boleh serupai Nabi ke? Okey, kalau dia memang tak boleh serupai Nabi, tapi kalaupun dia menyamar sebagai orang lain dan mengaku sebagai Nabi, siapa yang tahu? Mimpi kita, boleh kita clarify orang lain. Yang kita jumpa bukan macam Nabi Yusuf. Terangkan aku pasal maksud mimpiku. Itu syaitan. Halusinasi. So dia boleh datang mendatangkan bahaya dalam banyak bentuk. Dan semua itu benda yang abstrak. Benda yang abstrak dan belum dijadikan realiti. So syaitan akan bisikkan perkara-perkara, terutamanya perkara-perkara yang tak ada. Perkara-perkara yang tak ada. Contoh, kita pakai kereta, katalah kita pakai kereta Myvi. Bertugas sebagai imam masjid negara. Imam masjid negara. Bagi kita, pakai Myvi ni sebab minyaknya safe, kereta kecil, senang menyelit. Kan kalau berjalan tu senang cari parking, kecil. Tapi from time to time, sebab kita imam masjid negara, lalu adalah orang yang kata, Ustaz, takkan pakai Myvi tu Ustaz? Nanti apa orang kata? Bukanlah kereta yang besar sikit. X70 ke, X50 ke, baru nampak gas sikit. Dia punya alasannya tu, nanti apa orang kata. Betul ke ada orang kata? Betul ke ada orang kata? Atau dia yang bercakap tadi tu? Benda yang tak ada. Benda yang tak ada dia ada-adakan. Benda tentang masa depan yang kita pun tak tahu, dia pun tak tahu, tapi dia datangkan. Dia bawakan senario itu. Dia berimajinasi semacam tu. Lalu bila kita fikirkan, kita akan rasa takut, risau. Ayolah, kena tukarlah X70 lah. Lepas tu keluar pula jalan-jalan riba, pinjaman riba. Sedangkan Myvi tadi tu dah habis bayar. Jeng jeng jeng. Benda tak ada. Itu yang selalu bisik kat hati ni. Apa orang kata nanti? Kalau aku macam ni, macam mana? Kita rungsing sendiri, kita risau sendiri. Benda tak ada. Benda tak ada. Alah. Contoh macam ni kan, Puan Mariam Saleh keluar, maaf mohon undur diri dulu. Kita yang tengok ni, dia bosan lah tu. Benda tak ada. Kita yang mandai-mandai mengagak apa yang berlaku. Tengok dia tak suka lah tu. Panas lah tu. Benda tak ada. Padahal dia memang ada hal. Belum sarapan ke dia, lapar ke dia. Tengok. Itu yang bisik ni. Itu yang was-was. Dan dia profesional. Dia profesional tahu. Kita ni mungkin adalah orang yang ke-100 yang dia bertugas untuk kawal dan jaga. Entah-entah atuk kita dulu, dia juga yang hasut. Moyang kita dulu, dia juga yang hasut. So dia, ini keturunan dia terus.
File-file lama semua dia dah ada dah. Semua dalam poket dia. Kena pula Jawa, syaitan yang jaga tu Jawa. Memang kenalah. Min syarril waswasil khannas. Oi, dahsyat tuan-puan. Dahsyat. So, kenapa kita perlu ulas macam ni? Kalau kita tak kenal siapa musuh kita ni, kita tak tahu cara bagaimana dia bertindak. Dan akhirnya kita rasa itulah keputusan kita. Sedangkan kita sedang tenggelam dalam hasutan dia. Jahat, dia memang jahat. Dia memang jahat. Menjadi satu kebanggaan dia kalau dia berjaya hasut kita dan kita termakan hasutan. Sama ada hasutan itu buruk atau hasutan itu bawa kepada kebaikan tapi akhirnya buruk. Kan, tengok 132 orang. Orang yang melihat nombor tu, macam-macam. Ada yang kata, ni tak cukup lagi ni, patut 200. Ada yang sebut 132. Wah, ramai dah hari ni, berjaya dah aku. Whichever yang kita lihat, dia akan bawa kepada benda yang riak, sum'ah. Betul Puan Farhana. Memang sebab tu kita perlu sentiasa bertaubat, sentiasa istighfar. Banyak dah benda-benda tentang hati ni yang dia berlaku rupanya didorong oleh bisikan-bisikan syaitan ni. Luar biasa, luar biasa. So, dan syaitan ini dia bisik benda-benda yang bukan sahaja buruk, tetapi dia bawa kepada dosa. Dia bawa kepada dosa. Syaitan, matlamat dia nak kita buat dosa yang Allah tak suka. Dan mereka mahu kita semua berdosa, akhirnya masuk neraka bersama-sama. Sifat syaitan tu pula, sebelum tu, kita pernah lalui kisah Nabi Adam kan? Kita pernah lalui kisah Nabi Adam. Macam mana nak lari dari syaitan ni Ustaz? Selagi kita ada salur darah, kita tak boleh lari dari syaitan. Syaitan, dia berlari tempat salur darah kita ni. Dia boleh masuk tempat salur darah kita ni. So, boleh lari tak? Tak boleh, tak boleh. Sebab tu kita minta lindung pada Allah. Berapa kali? 3 kali. Kalau minyak murni tu, 2 peringkat penapisan. Ini kita kena minta 3 kali. 3 peringkat penapisan. Minta lindung sungguh-sungguh. Dan benda ni kita tak boleh lari. Kita tak boleh lari. Sama macam kita tak mungkin boleh lari daripada orang yang hasad dengan kita waktu dia tengah hasad. Dia hasad, kita tak boleh nak buat apa. Takkan nak pujuk kau dah lah, jangan hasad pada aku. Tak, dia takkan berhenti. Dia takkan berhenti. Relentless. Bertali arus. Hasad tu. Dan pernah tak kita lalui kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam dan juga syaitan ni. Sementara dalam surah ni, sementara dalam nak mengenal was-was ini, tengok apa yang dia bisikkan pada Adam sehingga berlakunya
sehingga berlakunya perkara yang berlaku. Okey. Jom kita tengok dalam suratul A'raf. Suratul A'raf, kisah Nabi Adam. Fawaswasa lahumas syaitan. Allah guna perkataan sama. Waswasa lahumas syaitan. Maka syaitan mendatangkan bisikan-bisikan, hasutan-hasutan kepada keduanya. Kepada keduanya. Dan menariknya, Allah tidak datangkan perkataan khannas tu. Kalau khannas nanti maksudnya tenggelam timbul. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Ini waswasa terus. Terus ganggu, terus kacau. Waktu Adam dalam syurga. Dia boleh masuk syurga ke? Itu perbincangan lain. Ada ulama kata Adam waktu tu bukan di syurga, di tempat lain. Syurga yang special. Sebab tu syaitan boleh masuk. Ganggu, terus ganggu. Iblis sudah dihalau. Iblis, ini bukan kerja iblis. Ini kerja syaitan. Syaitan ni anak didik, anak buah iblis. Syaitan ni mereka waktu malaikat sujud, mereka sujud. Hanya iblis satu-satunya makhluk yang tak sujud. Syaitan dalam kalangan jin ni sujud. Tapi sebab dia ketua, iblis dihalau kerana Adam, maka dia punya anak buah ni, penokong tegar iblis, turut sama berdendam dengan Adam. Nah, saya tidak sukalah nak menyamakan perangai-perangai itu dengan perangai manusia yang bila ketua dia tak dilantik, anak buah dia yang lebih sudu dari kuah. Tapi begitu yang terjadi waktu iblis dulu. So, syaitan ini dalam kalangan jin ramai. Memang ramai. Syaitan dalam kalangan jin ni, dia terus-menerus bisik, hasut Adam dan Hawa. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Ayat ini Allah bagi tahu kita apa yang berlaku dalam syurga itu dan matlamat akhir syaitan bisik kita. Allah dah bagi tahu dah. Apa matlamat akhir syaitan bisik kita? Matlamat akhir dia. Dan dalam ayat ini, syaitan bisik mereka berdua supaya nampak aurat keduanya. Itu matlamat akhir. Yang kita tahu selama ni, syaitan bisik supaya Adam makan buah khuldi. Hawa makan buah khuldi. Rupanya itu bukan matlamat. Itu apa yang dia suruh. Tapi matlamat akhir ialah supaya mereka punya aurat nampak, terbuka. Supaya perasaan malu itu lama-lama terhakis, terkikis. Sebab bila dah biasa nampak aurat, rasa malu ni hilang. Bila rasa malu hilang, Nabi kata apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila hilang rasa malu, pintu malu ni dia macam empangan. Bila empangan tu pecah, air akan melimpah ruah. Apa saja yang kita nak buat, kita buat. Tanpa ada kekangan, rasa malu. Itu yang syaitan nak. Hilang malu, hoi, dia boleh berzina. Hilang malu, dia selamba kacau bini orang.
hilang malu selamba ambil rasuah, hilang malu boleh lompat parti, hilang malu sengaja menipu, hilang malu dia hasut pula orang lain. Kerana malu tak ada. Itu matlamat akhir, tuan-puan. Sebab tu pengajaran pendidikan tentang iltifat, pergaulan lelaki perempuan, super duper penting. Dia bukan soal, tak moden lah Ustaz. Biasalah campur lelaki perempuan. Memang, engkau memang tak faham. Syaitan nak kita hilang rasa malu. Sebab bila tak ada rasa malu, kita boleh buat apa saja yang kita nak. Akhirnya langgar perintah Tuhan. Bila dah mula langgar perintah Tuhan, taubat. Langgar lagi, taubat. Langgar lagi, bila dah biasa langgar perintah Tuhan. Akhirnya dia mula rebel. Asyik-asyik haram, asyik-asyik haram. Tak nak laku dengan agama ni. Habis. Dia mula dengan langkah pertama apa? Was-wasa. Dia bisik. Biasa. Dia ada grand plan. Dia ada matlamat unggul. Dan kita sedang melalui bisikan-bisikannya untuk buat dot demi dot, titik demi titik. Akhirnya dia connect dot yang ni, titik yang ni, bertemu titik yang ni, sampai kepada matlamat akhir dia. Masuk neraka. So, tuan-puan, how genius syaitan. Genius. So, tanpa Quran, kita tahu ke semua ni? Dan betapa Allah begitu sayang pada kita hingga Allah reveal grand plan ini. Sebab tu orang yang faham, dia benar-benar jaga keluarga dia. Jaga anak isteri dia. Kita tak semestinya kena lebih genius dari syaitan. Yang paling penting ialah kita minta Allah lindung kita daripada plan dia ni berjaya atas kita. Itu tindakan yang super genius. Allah bagi kita shortcut. Kau nak selamat, berlindung pada Allah. Dia buatlah macam mana pun, jika Allah lindungi, takluk. How genius is it? Kan? Ya, Allah sangat baik. Kita je tak sedar, ya Allah tu baik. Allah sangat baik. Sangat baik. So, plan kita pula. Jom kita target. Semakin hari, semakin sayang Allah. Semakin hari, semakin taat pada Allah. Itu plan kita. Kalau syaitan dengan plan dia untuk hilangkan rasa malu, plan kita pula untuk tebalkan rasa malu. Kita malu pada Allah. Sebab semakin hari kita semakin sayang dia. Semakin hari semakin taat pada dia. Itulah plan kita. Itulah benda yang terkandung dalam amanu wa amilus solihat. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Gitu. Malah dalam
dalam proses syaitan membisik dan menghasut ni, dia tidak segan silu untuk menggunakan apa jua cara demi mendapatkan kepercayaan kita. Dia akan gunakan apa jua cara untuk dapatkan kepercayaan kita, walaupun sehingga sanggup untuk bersumpah. Cuba tengok ayat 21 tu. Wa qasamahuma. Dia bersumpah kepada keduanya. Inni lakuma laminan nasihin. Aku datang ni untuk bagi nasihat pada kamu berdua. Dia sanggup bersumpah, tuan-puan. Adakah sumpah ni benda yang ringan? Tak. Contoh, kita dah ada handphone. Katalah, kita ada iPhone. Lalu setelah kita guna iPhone, kita mula bosan. Takkan satu je, tengok orang lain macam ada 2, 3. Aku pun nak carilah satu lagi. Nak cari Android. Asalnya dengan satu handphone cukup dah. Dan paling kuat untuk kita guna phone ni, kalau tak call, untuk WhatsApp. Itu je pun. Handphone kedua membazir. Dan membazir ni kawan syaitan kan. Handphone kedua tu membazir. Tapi dalam hati ni, kita cuba untuk justify kenapa perlu ada. Inilah kumala minan nasihin. Aku datang bagi nasihat je. Dia bawa justifikasi. Sehingga kita rasa, betul lah. Kena adalah 2 handphone. Bukan kita bercakap dengan diri kita ke waktu timbang tara tu. Timbang itu, timbang begini. Betul lah, aku kena ada. Kena ada TV 60 inci lah. Sebab 42 ni macam kecil sangat. Sekarang ni memang trend guna 60 inci. Kita guna trend. Kita guna alasan semua orang buat. Kita guna selalu orang buat kat dewan, kenduri kahwin. Kita guna, biasanya 1000 orang. Itu semua bukan kita guna. Itu semua syaitan guna dalam bentuk begini. Nak nasihat. Nak nasihat. Kalau Puan Suwaya terasa, saya lagi terasa. Banyak dah benda-benda yang berlaku dalam hidup kita ni. Kalau kita throwback, begitulah modus operandinya setiap kali. Setiap hari. Hari ni dapat yang ini, besok dapat yang ini pula, lusa dapat yang ini pula. Dan cuba tengok apa yang kita minta, apa yang kita dapat itu, ada tak di situ ingatan pada Allah? Tak ada kan? I knew it. Tak ada. Semua tentang kita, tentang dunia. Itulah syaitan. Kalau dalam surah Baqarah, Allah sebut tentang taghut. Taghut ialah mana-mana perkara yang menjauhkan kita dari Allah. Itu taghut. Salah satunya syaitan. Dia kita tak sedar, tapi benda tu jelas. Bila diterangkan macam ni, okey, aku jelas, nampak okey, gitu teknik dia. Tapi wait. Tanpa hidayah, tanpa Allah bimbing, tanpa Allah tunjuk, kita akan berputar-putar dalam bisikan dan hasutan syaitan. Satu Suratun Nas, 3 nama Allah disebut. Super important, super penting untuk kita minta lindung, untuk kita bergantung,
untuk kita paut tali Allah tu. Sebab teknik lain yang syaitan gunakan ialah pada ayat ke-22, fadallahuma bihurur. Fadallahuma bihurur. Apa maksud fadallahuma bihurur? Dalla, kata akarnya dalwa. Dalwa ni, dia macam apa? Kalau kita ambil air guna timba dari perigi. Okay, kita ambil air guna timba dari perigi. Dia kena ada teknik, dia tak boleh sembrono. Kalau kita turunkan terlalu cepat, timba itu akan splash air dalam perigi itu, perigi akan jadi berkeladak. So dia akan turunkan slow-slow. Bila dah ada air, dia tarik dengan cepat ke? Dia sentap ke tali itu? Tak. Takut air dalam timba akan tumpah ataupun timba akan kena dinding perigi. Ataupun timba tu akan putus, tali akan putus. Dia akan tarik slow-slow. Super slow. Dia akan tarik super slow. Fadallahuma bihurur ni, dia akan bisik, dia akan pujuk slowly. Dia bukan target satu masa tu, kena ada 10%. Dia kena berubah 10%. Tak. 0.1% pun jadi. Tapi consistently. Sikit. Sikit lagi. Sikit lagi. Yang penting ada progress. Sikit lagi. Cuba tengok beza rasa malu kita dulu tahun 70-an, 80-an dengan rasa malu 2023. Kalau dulu anak-anak gadis punyalah pemalu. Sekarang kan dia sikit-sikit. By generasi. Sikit-sikit. Tak dapat yang ni anak. Tak dapat anak cucu. Tapi sikit-sikit. Dahsyat. Fadallahuma bihurur. Kita mungkin kuat belajar semacam ni, kita faham dan kita kuat. Anak kita, cucu kita. Dan kita hanya boleh monitor anak kita waktu kita bangun, waktu kita jumpa dia, waktu kita bersama dia. Syaitan bersama dengan anak kita 24 hours. Syaitan bersama dengan kita 24 hours. Boleh jadi syaitan yang mengasut kita, kan? Syaitan yang mengasut kita. Katalah yang mengasut kita ni bapa. Dan dia ada anak. So bapa ni dia cakap dengan anak dia, mari aku hasut pula anak dia. Anak orang ni. Engkau pula hasut bapa dia ni. Dia akan guna taktik yang sama dia hasut kita untuk hasut anak kita. Satu kadang bila kita tengok perangai anak kita, lebih kurang aku juga dulu ni. Lebih kurang aku juga macam tu. Okey, dia bertindak macam tu. Sama. Kan kata tadi dia dah ada file. Dia dah ada file peribadi kita. Kan kita kan boleh hidu tindakan anak kita sebab kita tahu aku dulu pun macam tu. Waktu aku bagi alasan pada mak bapak aku pun macam tu juga. Sama. Dahsyat. Ya, kita makan garam dulu. So, mengenali syaitan, dia bukan hanya kita kenal nama dia. Syaitan ni sifat. Tapi kita kena tahu apa yang dia buat.
So, okey, 7 minit lagi. 7 minit lagi kita nak pergi khannas. Khannas. Sifat seterusnya, tadi waswasa, min syarril waswas. Waswas tu dia pergi bisikkan. Gaya bisikkan dia tu ada apa nama? Ada teknik dan ciri-ciri. Kemudian seterusnya adalah khannas. Khannas bermaksud pergi dan hilang, datang dan pergi. Datang dan pergi. Dan ia daripada perkataan khonasa. Khonasa bermaksud berundur, surut, bersara, tahan, tinggal di belakang, mengecil, menarik diri, menyorok. Tu banyak maksud khonasa ni. Berundur, surut, bersara, tahan, tinggal di belakang, mengecil, menarik diri dan menyorok. Dan dia juga pernah digunakan tu dalam surah tadi, surah Takwir, fala uqsimu bil khunnas, Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. So kalimah khadnas dalam surah Takwir ini merujuk kepada bintang yang timbul kemudian hilang, yang berkelip-kelip. Bukanlah bintang itu tak ada, cuma dia hilangkan diri. Esok dia datang balik. Nah, ini sama macam syaitan. Syaitan ni dia pergi kejap je. Lepas tu dia datang balik. Terutamanya waktu azan. Azan dia lari bersembunyi kat toilet. Sebab waktu lawangan azan tu dia kena rejam. Dia lari. Habis lawangan azan dia datang balik. Hasut pula orang nak sembahyang ni. So, lawangan azan tu disebut tentang apa? Lawangan azan dia sebut tentang apa? Sebut tentang Allah. Sebut tentang Allah kan? So, rupanya bila kita ingat Allah, dia akan lari dan hilang. Bila kita isi dada kita ingatan tentang Allah, dia akan lari dan hilang. Tapi syaitan tak lari jauh. Kena tengok juga berapa kuat kita ingat Allah tu. Tak sengaja ke? Atau kerana kita terkejut. Subhanallah. Sebab terkejut kan. Waktu tu je, lepas tu hilang. So, dia tak lari jauh. Dia pasti akan datang kembali. Dan bila dia datang, dia akan sentiasa berusaha untuk terus ganggu, terus hasut kita. Contoh waktu kita nak solat. Dia datang. Suatu sekejap dia kita dapat rasa fokus dan khusyuk tu. Tak lama lepas tu entah fikiran kita ke mana dah. Rakaat ke berapa tadi? Tiba-tiba rakaat ke berapa? Ini adalah kerana bisikan syaitan. Kadang-kadang apa yang dia bisik tu randomly. Randomly tuan-puan. Macam dalam solat tu. Tiba-tiba tersedar, rakaat ke berapa? Kalau kita tak ingat balik apa yang berlaku sebelum tu, samar-samar. Apa tadi aku fikirkan sampai aku lost? Power tak? Power. Sebab dia terus sampai ke dada. Fi sudur tu nanti Allah sebut. Sampai ke dada. Nak sebut pasal licik. Dia wise. Dia bijak. Dia power. Walhal senjata dia apa? Air liur je. Senjata dia air liur je. Dia tak perlu guna tenaga. Dia tak perlu guna tulang empat kerat. Dia mungkin waktu kena rejam tu berlarian lah dia. Tapi untuk manusia ni, tak apalah ya Allah, aku tak perlu guna tangan dan kaki, aku bisik je. So wajar tak kalau Allah kata manusia-manusia yang kufur, yang kafir, yang munafik adalah orang-orang yang zalim. Menzalimi diri. Kalah hanya dengan bisikan je.
Senjata kita Ustaz, senjata kita surah yang macam ni lah. Berapa kali dah kita sebut nama Allah tadi? 3 kali kan? Itulah senjata paling ampuh. Nak lawan senjata air liur dia, kita juga guna air liur kita dengan menyebut-nyebut nama Allah. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan sebut tu bukan sahaja di sini. Sebab syaitan, air liur dia, apa yang dia bisik, terus ke hati, terus ke dada. So, sebutan kita bukan hanya di kerongkong. Terus sampai ke dada, barulah dia lari. Barulah dia lari kan. So, khannas ni tenggelam timbul. Tenggelam timbul. So, contoh tadi macam solat. Dia tak akan tinggalkan kita waktu kita sedang solat. So, ingatan pada Allah is a must. Ingatan pada Allah is a must. Mesti. Perlu. Sangat perlu. Semakin kuat iman kita, semakin kuat dia ganggu. Semakin berilmu kita ni, maka yang dihantar tu level-level bukan prebet. General, Major General, lebih kuat, lebih bijak. Sebab, kalau orang tu tidak beriman, dia dah memang jadi kawan, tak perlu dikacau. Kan dulu orang sebut tentang, kenapa orang-orang yang meditasi, yang buat yoga, boleh tahan berjam-jam. Boleh tahan berjam-jam. Kan? Yoga, meditasi, duduk macam tu. Yang dia kata, oh boleh sampai ke situ. Mereka tidak diganggu oleh syaitan sebab tak beriman. Syaitan nak ganggu buat apa? Dah memang kawan kot. Ni peneman nanti, ni peneman. Yang dia nak sesatkan, nak rosakkan ni siapa? Orang beriman. Macam kita lah. Suatu susah betul nak khusyuk. Dan bila dapat khusyuk, ganjaran khusyuk tu besar sebab kita benar-benar lawan dia. Lawan, tetap lawan. Macam tu. Gitu. Betul Kak Intan. Sebab orang-orang yang tinggi iman ni, bila dia tergelincir, oi. Sebab yang goda tu level-level dewa. General. So dah jam 9. Perbincangan kita tidak terhenti di sini. Dia akan ada lagi benda-benda yang berkaitan dengan iblis, syaitan yang kita perlu tahu. Dan tentang khannas belum habis. So nanti kita akan sambung lain kali. Esok insya-Allah untuk semakin kita belajar tentang bagaimana hasutan, bentuk-bentuk hasutan daripada syaitan. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Jadi Masya Allah, banyak betul pengajarannya. Dahsyat Ustaz. Allah adalah Tuhan pemelihara dan pelindung segala makhluk, pemerintah segala makhluk dan penguasa segala makhluk. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah manusia supaya manusia merasa begitu hampir dengan Allah dalam detik-detik mencari perlindungan dari syaitan, jin dan manusia. Jadi, mohonlah perlindungan Allah. Bersandarlah kepada Allah yang maha pemelihara. Jadi, mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita dengan Al-Quran. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang setia setiap hari. Jadi sebelum menutup majlis, izinkan saya buat hibahan untuk kuliah hari ini, Ustaz. Pada pukul 8 malam.